bagaimana menggunakan Google Trend. Yang pertama sekali, kita nak tengok ada tak orang cari perkataan singkat. Okey, dia nak guna singkat ke singkat ataupun kita tengok singkat ke simpat. Ada tak orang cari singkat, perkataan singkat. Ni ada hasil carian untuk singkat. Kita tengok simpat. So kita tengok sini, apa yang orang cari dekat luar sana. Ini adalah hasil carian mereka di Google. Okey, ini hasil carian mereka di Google. So maksudnya orang cari singkat ke orang cari simpat. Nampak tak perbezaan dia ni? Okey, bila anda menggunakan ini maksudnya apa? Ini adalah yang mereka cari. Pengguna cari, pengguna apa? Pengguna Google. Pengguna tak akan type perkataan ni dan dia akan simpan. Google akan simpan. So dia akan tunjukkan trend bila orang cari perkataan ni. Okey, dalam masa bila? Dalam masa setahun. Nampak tak simpat? Tak ada orang cari. Tapi anda banyak tulis perkataan simpat. Okey. Tapi jangan risau. Jangan risau. Ini dekat mana? Ini dekat US. Okey, ini dekat US. Market kita dekat Malaysia. Type lah Malaysia. Okey. Anda boleh type Malaysia dekat sini and anda boleh pergi sehingga kepada negeri sebenarnya. So katalah dekat KL, kita katalah dekat Kuala Lumpur, ada tak? Tak ada Kuala Lumpur sini. Oh ada sekali Kuala Lumpur di sini. Ada tak orang cari perkataan tersebut? Okey, dua-dua pun lebih kurang tak ada orang nak cari perkataan simpat ataupun singkat. Okey. So kenapa orang tak cari direct perkataan ni? Bila orang tak cari direct perkataan ni, anda nak buat apa? Anda perlu tukar keyword yang lain. Walaupun anda tahu perkataan dia adalah singkat, perkataan dia adalah simpat, tapi anda nak kena tahu juga perkataan apa yang pengguna gunakan. Okey, kenapa? Sebab orang tak type perkataan ni pun. Okey, orang tak type perkataan ni. Okey, tengoklah ada type tapi punyalah jarang-jarang sekali. Dalam masa setahun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali je orang type perkataan ke atas ni. Okey. So perkataan ke atas ni tidak boleh digunakan sebagai keyword anda. So sekiranya anda letakkan nama simpat, singkat dekat Shopee anda, memang tak akan jumpa. Memang tak ada orang akan beli jumpa anda, tak akan beli dengan anda. Jom kita check, ada tak orang tulis perkataan meditoxin? Okey. Nampak tu. Orang tak kenal, saya sendiri tak tahu meditoxin. Di mana orang tak akan type perkataan tersebut bila orang tak tahu perkataan tu. Okey, kena ingat bila anda nak tulis sebagai anda punya headline ni, tajuk penting ni. Anda boleh letak nama anda, contoh meditoxin, tapi kena describe apa benda meditoxin ni, untuk apa. Okey, so kenapa? Sebab orang tak akan type perkataan meditoxin kat sini pun. Okey, kenapa? Pertama sekali orang tak tahu kewujudan perkataan tu. Macam mana saya tahu? Sebab tak ada dalam list Google di Malaysia. Dalam masa 12 bulan orang type perkataan ni. Okey, tak ada. Maksudnya apa? Maksudnya benda ni tak ada orang type. Ini bukan keyword yang perlu kita gunakan. Okey, kita kena gunakan apa? Kita kena gunakan bahasa rakyat. Okey, kena gunakan bahasa rakyat. Contohnya apa? Anda kena tulis macam ni. Contohnya apa? Contohnya adalah senang kurus. Okey, kurus. Okey. Ada tak orang cari nak kurus? Okey, perkataan nak kurus anda nak gunakan sebagai headline anda. Okey. So bila orang cari perkataan nak kurus, nampak tak? Ini kita panggil ada permintaan di mana orang sentiasa type perkataan nak kurus. So bila perkataan nak kurus ni maksudnya apa? Maksudnya adalah kita kata orang cari benda ni. Okey, ataupun kita kata kita jual produk apa? Ada tak orang cari perkataan tudung? Okey, tudung contohnya. So kita boleh tengok dekat sini perbezaan, comparison. Orang yang type perkataan nak kurus berbanding daripada tudung. Ataupun kita kata nak kurus lawan dia adalah slimming, contoh slimming. Okey, slimming contohnya kan. So nampak tak perkataan? So bila anda tengok comparison dekat sini, anda tahulah keyword anda yang anda nak pakai adalah perkataan nak kurus berbanding daripada slimming.
Okey, so anda cek balik produk anda tu. Kalau anda ada banyak produk, anda cek balik perkataan-perkataan tu. Ada tak orang cari perkataan tersebut? Okey, jangan menggunakan perkataan-perkataan jargon word yang spesifik, yang unik kepada anda. Kenapa? Bila anda guna perkataan tersebut, okey, bila anda guna perkataan tersebut, okey, saya salah eja. Alright, tengok slimming. Alright, slimming. So berbeza. Okey. Maaf salah eja. Tapi masalahnya ada juga orang tahu perkataan slimming dengan M1 kan. Alright. So kita tengok. So ini adalah lagi bagus berbanding daripada yang ni. So anda compare. So produk-produk anda. Anda compare produk-produk anda kalau ada banyak produk. Tengok produk mana yang bagus untuk anda ketengahkan. Keyword apa yang bagus untuk anda ketengahkan. Ini adalah menggunakan Google Trend di mana kita nak cek keyword, kita nak cek produk kita ni ada orang cari ke tak. Even kalau kita nak test, kita nak test perkataan, ada orang cari tak perkataan Unicity, boleh test. Okey, kenapa kita nak tengok ada tak orang type perkataan Unicity? Itulah lebih kurang. Kenapa orang tak kenal? Bila orang tak kenal, anda tak boleh menggunakan keyword Unicity itu sebagai satu keyword dalam penulisan anda. Nak tulis boleh tapi bukan digunakan sebagai keyword. Keyword ni adalah perkataan, kita kata perkataan yang boleh dia macam cangkuk. Okey, dia macam cangkuk pengguna di luar sana. Bila orang type dia muncul, bila orang type dia muncul. Itu adalah keyword. Alright, so cangkuk. So anda boleh cek anda punya jenama sendiri. Ada tak orang type apa semua tu. Kalau tak ada orang type ya. Okey, let's say lah Unicity saja Okey, Unicity saja. So anda tak boleh nak ceritalah berkaitan Unicity sekiranya memang tak ada carian. Maksudnya brand anda masih belum lagi dikenali. Okey, kita cek juga. Okey, kita cek juga adalah Boxy View. Okey, Boxy View. Okey, Boxy View Vanity ni. Ada tak orang type perkataan anda? Ada tak orang kenal dengan anda? Pun tak ada. Kita cek kat Google Trend tu. Sebenarnya cara kita akan ditapis locally ke globally. Tengok di mana anda set dekat sini. Negara mana yang anda nak set, dia akan tengok kepada orang dalam negara tersebut. Ada tak orang dalam negara tersebut type perkataan-perkataan berikut. Okey, Arifah kata try Sabela. Ada tak orang cari perkataan Sabela? Okey, Sabela ni baru je muncul lebih kurang bila ni? Lebih kurang tahun Februari 2020 baru terkenal meletup kejap. Lepas tu dia dah mula merudum dah sikit. Okey, dia ada orang cari, maksudnya ada orang kenal lah jenama Sabela ni. So ini adalah checking jenama. Anda boleh compare. Anda boleh compare juga di mana anda boleh compare antara produk apa yang anda rasa antara banyak-banyak produk anda tu. Okey, banyak-banyak produk anda tu yang mana yang orang nak sebenarnya. Okey, kita ada keripik pisang, kita ada keripik ubi, kita ada keripik. So kita boleh compare yang mana yang paling banyak orang cari. Okey, so bila kita dapat yang paling tinggi tu, yang itulah yang kita gunakan dalam penulisan kita. Kenapa? Cangkuknya adalah contohlah keripik pisang lah cangkuk dia kan. So cangkuk dia keripik pisang. Saya bagi perumpamaan kepada anda. So dia adalah, okey, produk yang orang suka kalau secara offline dia akan letak dekat depan pintu. Okey, dia letak dekat depan pintu, dia bagi harga diskaun, dia bagi promotion. Okey, dia bagi promotion. Lepas tu adalah dah letak dekat pintu dekat situ. Kemudian orang datang daripada jauh nampak dah. Oi, keripik pisang. Dia masuk, tapi bila sampai depan pintu dia nampak keripik ubi, keripik durian, keripik mangga, segala jenis keripik kat dalam tu. Okey, so kenapa kita nak tengok apakah perkataan yang orang cari? Apakah trending? Apakah trending yang orang cari? Anda boleh tengok trending dekat sini. Okey, anda nak pergi, contohnya anda tanya anda nak ni contoh yang tak baik sebenarnya, jenama orang tak cari sebenarnya. Alright, yang cari adalah berkaitan dengan masalah. So saya bagi contoh lain Saya bagi contoh adalah saya tengok lagi keripik pisang lah contoh dia. Okey, keripik pisang. Okey, contoh keripik pisang. Okey, so keripik pisang graf dia lebih kurang macam ni lah. Okey, dia tengah meletup pada satu masa tahun lepas dia meletup and then ni tengah naik balik ni. Ni tengah balik. Ini adalah antara kita kata produk bermusim tapi jangkauan dia tak besar. Produk bermusim yang betul-betul anda nak tengok yang ni. Ini produk bermusim.
Orang type perkataan biskut raya ni secara bermusim. Nampak tak graf dia? Ini adalah graf bermusim. Alright. So di sini kita nak tengok bagaimana di mana orang dah tahu kan comparison. Okey, seterusnya kita nak tengok lokasi pula. Okey, lokasi. Lokasi dia adalah contoh keripik pisang. Negeri mana yang suka makan keripik pisang ni? Okey, keripik pisang ni banyak kat Terengganu, Pahang, Sabah. Okey, ini adalah antara tempat-tempat famous yang orang cari goreng pisang. Maksudnya apa? Ini adalah kawasan demand. Kawasan demand yang cari keripik pisang. Khusus kepada keripik pisang. So bila orang tanya anda dalam buat RPK ke rancangan perniagaan kan, orang tanya, coach anda tanya anda, dia tanya, target anda dekat negeri mana? Kadang-kadang ni dekat mana? Apakah target market anda? So anda boleh tengok Google Trend. Anda tahu, target market saya lah Terengganu, Pahang dengan Sabah. Okey, dah pergi ke? Belum pergi lagi. Ini adalah saya punya research. Okey, kita buat research. Di mana ramai banyak permintaan dia. Okey, so di mana banyak permintaannya. So kalau biskut raya kat mana? Biskut raya banyak di Terengganu, Kelantan, Perlis, Kedah. Okey, Pahang. Alright, ini kawasan biskut raya. Anda letaklah anda punya produk anda. Jangan letak jenama anda. Letak kepada, kita kata bagaimana orang mencari produk anda. Selain daripada tu, ini adalah antara keyword-keyword lain yang tengah naik sekarang ni. Okey, macam biskut raya ni kan. Ini adalah antara keyword ini boleh digunakan sebagai keyword anda dan juga boleh digunakan sebagai hashtag. Okey, so kalau keripik pisang, dia ada keripik pisang sira je lah. Alright, ini yang tengah naik. Yang top biasanya ini cara dia. Nampak tak? Orang tengah cari apa? Saya tekan dekat atas ni. Orang tengah cari resepi keripik pisang. Cara buat keripik pisang tanduk, keripik pisang sira, keripik pisang manis. Ini boleh digunakan sebagai keyword anda ataupun hashtag. Alright. So, di sini saya dah tunjukkan kepada anda bagaimana menggunakan Google Trend.